Bismillahirrahmanirrahim. Cara perang oleh Sun Tzu. Bab 3. Muslihat. Sun Tzu berkata, dalam sesebuah peperangan, puncak keunggulan tertinggi ialah menawan keseluruhan negara musuh tanpa merosakkannya. Dan menghancurkan negara musuh yang telah ditawan bukanlah suatu hal yang terpuji. Demikianlah juga dengan penangkapan musuh. Adalah lebih baik menangkap pasukan musuh daripada menghancurkannya. Demikianlah juga dengan menangkap regimen, detachment atau perkumpulan yang lain. Itu semua lebih baik daripada menghancurkan mereka. Maka melawan dan menakluk semua pertempuran bukanlah satu bentuk kebijaksanaan yang agung. Kerana kebijaksanaan yang agung itu ialah perbuatan menghancurkan ketahanan musuh tanpa perlu melawan. Oleh yang demikian, peranan seorang panglima ialah untuk menghancurkan rancangan musuh, mencegah gabungan kuasa-kuasa musuh, menyerang tentera mereka di medan perang. Kebijaksanaan pada tahap paling rendah pula ialah mengepung kota yang mempunyai benteng. Peraturannya begini. Elakkan sedaya upaya daripada mengepung kota yang berbenteng. Ini kerana untuk mempersiapkan baju perisai, pondok berteduh yang mudah alih serta pelbagai lagi peralatan perang bakal memakan masa selama 3 bulan. Dan untuk membuat gundukan tanah di hadapan benteng, sekali lagi memakan masa selama 3 bulan. Seorang panglima yang tidak berupaya mengawal kejengkelan langsung akan mengarahkan tenteranya untuk menyerang seperti kawanan semut. Maka dia akan menanggung bencana 1 daripada 3 tenteranya akan terbunuh. Manakala kota yang ingin ditakluki itu pula kekal tidak ditakluki. Kerana inilah pengepungan membawa malapetaka. Oleh yang demikian, seorang pemimpin yang berkemahiran berupaya menakluk musuh tanpa perlu berperang. Dia berupaya menakluk kota musuh tanpa mengepungnya. Dia mengambil alih tampuk kekuasaan musuhnya tanpa perlu mengendalikan medan perang yang rumit sekali. Maka dengan kekuasaan dan dayanya, dia mengalahkan musuh tanpa mengorbankan seorang pun tenteranya. Justru termeterailah buatnya sebuah kemenangan yang lengkap. Inilah dia kaedah muslihat. Menyerang dengan taktik ketika perang masih tersarungkan. Sudah menjadi peraturan dalam peperangan bahawa jika kekuatan kita 10 kali lebih besar daripada kekuatan musuh, maka kita akan mengepungnya. Jika kekuatan kita sebanyak 5 kali ganda lebih besar daripada kekuatan musuh, maka kita akan menyerangnya. Maka jika kekuatan kita sebanyak 2 kali ganda lebih besar daripada kekuatan musuh, maka kita akan membahagikan tentera kita kepada 2 pasukan. Satu pasukan untuk menghadapi musuh dari hadapan, satu pasukan lagi akan menghadapi musuh dari belakang. Jika kekuatan kita dengan musuh adalah setara, maka kita akan bertempur. Jika kekuatan kita lebih kecil daripada musuh, kita akan menjauhi mereka. Jika kekuatan kita terlalu kecil daripada musuh, maka larikanlah diri daripada mereka. Sesungguhnya pasukan kecil boleh saja bertempur dengan pasukan yang terlalu besar, tetapi pada akhirnya pasti akan tertawan juga dengan pasukan yang lebih besar. Maka dengan itu seorang panglima adalah benteng pertahanan negara. Jika kuat benteng pertahanan dari segenap segi, maka akan kuatlah negara itu. Dan sekiranya benteng pertahanan lemah, maka lemahlah juga sesebuah negara itu. Terdapat 3 cara bagaimana seorang pemimpin mampu mengakibatkan kehancuran sesebuah pasukan. Mengarahkan pasukan tentera untuk maju atau mundur tanpa mempedulikan apakah mereka, bahawa mereka tidak mampu berbuat demikian.
Hal ini tiadalah bezanya dengan mengikat kaki para tentera. Mengepalai pasukan tentera seperti mana dia menguasai sebuah jajahan tanpa mengetahui hal ehwal dan keadaan para tentera. Hal ini tidak lain akan membawa keresahan dalam minda para tentera tersebut. Dengan merekrut pegawai dalam ketenteraan yang alpa terhadap prinsip-prinsip ketenteraan, yakni tanpa kebolehan untuk beradaptasi mengikut situasi atau keadaan. Hal ini bakal menggoyahkan keyakinan para tentera. Dan di ketika pasukan tentera mulai resah dan saling mencurigai, maka pasti akan timbul masalah daripada penguasa. Hal ini sama seperti membawa anarki ke dalam pasukan tentera, sekaligus akan membawa jauh daripada beroleh kemenangan. Maka kita barangkali sudah mengetahui bahawa terdapat 5 unsur yang cukup penting dalam memperoleh kemenangan. Orang yang menang ialah mereka yang mengetahui bila masanya untuk bertempur dan bila masanya tidak. Orang yang menang ialah mereka yang tahu mengendalikan pasukan yang kuat dan pasukan yang lemah. Orang yang menang ialah daripada pasukan yang berkongsi semangat yang sama tanpa mengira pangkat. Orang yang menang ialah mereka yang mempersiapkan diri dan menunggu untuk mengepung musuh yang kalut tanpa persiapan. Orang yang menang ialah mereka yang memiliki kemampuan ketenteraan tanpa urusannya dicampur tangan oleh penguasa. Maka begitulah adanya. Jika kau kenal akan musuh dan kenal akan dirimu, kau tidak akan gentar akan keputusan. Walaupun 100 peperangan sekalipun. Jika kau kenal akan dirimu tetapi tidak mengenali musuhmu, maka pada setiap kemenangan yang engkau genggam, kau juga menanggung kekalahan. Jika kau tidak kenal akan musuhmu, malah dirimu sendiri, maka rebahlah engkau di setiap pertarungan.